الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam sesi Mujahidah Cinta kita, Sister Circle, setiap Jumaat 7.30 pagi hingga 8.30 pagi. Kita mengupas buku Prophetic Parenting Cara Nabi SAW bersama Kak Bada dan juga saya Aisyah. Kita dah sampai di penghujung buku ni sebenarnya. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sahabat-sahabat Mujahidah Cinta kita, ada yang awal-awal dah masuk tadi kan, moga boleh pahala daripada Allah insyaAllah kan. Ada lagi yang sedang masuk, okay, ahlan wa sahlan, selesakan diri, insyaAllah kita akan memulakan sesi kita. Siapa yang ada buku boleh ambil buku. Jika minggu lepas kita bersama dengan Puan Wan Nur Syakira mengupaskan tentang anak dan seksualiti, hari ini kita akan teruskan lagi di bab ke-17 iaitu mengarahkan kecenderungan seksual anak bersama Kak Bada. Jadi kalau ada yang ada soalan ke apa kan, boleh ready-ready berfikir-fikir kan, sebab jarang kita dapat berbincang topik ini secara beramai-ramai. Okey, saya tengok sekarang dah ada 22 orang dan terus lagi masuk. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan berada secara live, berlangsung live di Facebook Zul Iman Smart Khalifah dari pukul 7.30 pagi hingga 8 pagi. Sesi live ini boleh ditonton oleh lelaki juga. Kalau Mujahidah Cinta Google Meet kita ni hanya untuk wanita kan. Tapi kalau kita ada kawan-kawan, sahabat lelaki ataupun pasangan kita sendiri yang kita nak ajak dengar bersama, boleh kongsikan link live kita. Ada di chat, Alhamdulillah. Ada admin kita dah masukkan link Facebook. Kita ada di Zul Iman, Facebook Zul Iman dan juga Facebook personal Kak Bada juga, Bada Raya Ismail, dan juga di YouTube dekat Zul Iman TV kita. Jadi yang nak tengok kat YouTube pun boleh. Okey. Selepas pukul 8 pagi tu, 7.30 hingga 8 pagi Kak Bada akan kupaskan buku. Lepas pukul 8 pagi tu kita akan tutup sesi live dan kita akan berada dalam Google Meet. Kita perempuan-perempuan sahaja dan di situ ruang perbincangan akan dibuka insyaAllah. Jadi kalau ada yang soalan nak type dulu di chat pun boleh kan, sementara tengah kupas buku tu terfikir kan, boleh je tanya dulu. Nanti kita akan jawab kemudian. Okey, makin ramai lagi dah masuk wajah-wajah yang dikenali. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari Jumaat. Sebelum saya pas pada Kak Bada, jumpa Kak Bada, saya nak ingatkan bila kita live ataupun dah berkongsi gambar ke kan, kalau kita on camera, digalakkan on camera, tak dapat on pun it's okay, no problem. Kita santai-santai je. Jika yang nak on camera, check dulu kita punya aurat, pastikan aurat kita terjaga, walaupun namanya Sister Circle kan, tapi kita dah go live kat Facebook dan YouTube, dan juga mungkin ada pasangan lain yang berada di belakang walaupun di dalam Google Meet waktu perbincangan nanti kan, yang mendengar bersama. Jadi insyaAllah kita usahalah jaga aurat kita. Moga Allah berikan ganjaran yang besar pada kita sambil menimba ilmu kita menjaga aurat. Okey, saya tengok Kak Bada pun dah ready. Jom Kak Bada, silakan Kak Bada. Terima kasih Aisyah. Suara Kak Bada okey ya? Alhamdulillah, jelas Kak Bada. Alhamdulillah, jazakillahu khairan kathirah. Aisyah dah memulakan sesi kita. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala
atas pinjaman masa-masa yang sangat berharga. Kadang-kadang kita lost perspektif kan dengan masa ni, bahawa dia adalah modal terbesar, dan kita sedang berusaha menukarkan masa-masa ini menjadi bahagia yang abadi, menjadi bahagia yang abadi. Kita ni bila berpindah ke alam akhirat, di sana dijanjikan selama-lamanya kan. Keabadian itu Allah janjikan untuk kita, moga-moga kita jadi golongan yang dimasukkan ke syurga dan disebut sebagai khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya kan. Jadi ini adalah perjalanan menuju keabadian yang telah Allah janjikan kepada kita. Jadi berpagi-pagi Jumaat ini dalam keadaan sedar, beriman, ia sungguhlah nikmat yang sangat-sangat besar. Beroleh pula satu ruang tenang untuk kita berbincang untuk memperbaiki amal soleh kita, terutama dalam urusan mendidik anak-anak, sama ada anak sendiri atau anak pelajar kita kan yang kita terima amanahnya. Jadi ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri sungguh-sungguh Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Moga Allah kekalkan kita dalam kebaikan ini. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita ambil ruang ini untuk mendoakan juga saudara-saudara kita yang berada di medan juang yang berbeza. Kita tengok belum berakhir kita kata perjuangan besar di Palestin, dan kita pun melihat bantuan yang cuba dihantar oleh Iran dan berubahnya sokongan kan bila mana Arab Saudi dan Jordan kan tidak membantu seperti sebelum ini kan, bila dilancarkan misail itu, mereka tidak kita panggil menghalang kan, maknanya dibenarkan melepasi ruang udara mereka. Semua ni adalah perubahan-perubahan yang kita kena alert sebagai ibu, sebagai guru yang sedang mempersiapkan satu generasi baru. Bacaan-bacaan tentang perubahan dunia, polisi-polisi politik, kita kena ambil tahu juga, dan menyediakan diri kita untuk terlibat dalam kadar yang wajar. Sekarang ni masa untuk mengumpul maklumat, memperbanyakkan doa dan menyampaikan janji-janji Tuhan kepada anak-anak kita. Kita tahu kita sudah mendekati akhir zaman dan ujian-ujian dia pun dah datang seperti mana yang Nabi ceritakan. Termasuklah urusan perbezaan jantina kita ni kan, yang kalau kita kata dulu kita tahu lelaki perempuan je, sekarang dah jadi macam-macam LGBTQ kan, macam-macam lah. Kalau ada pun sampai tak mampu nak mencerakinkannya dengan tepat kan, dah jadi panjang dah. Yang grup lagi satu kan, yang tidak Allah kata Allah sengaja cipta, tak kan. Ini adalah kita kata rekaan-rekaan daripada nafsu yang tidak dibimbing dengan wahyu. Jadi anak-anak kita sebenarnya sedang melalui satu zaman yang
sukar. Dan kita tahu akhir zaman ni, dengan keadaan kita yang ada ni, janji Allah ada di depan, ya, tentang menangnya Islam, ya, tentang akan kembali satu kerajaan yang penuh dengan keadilan di seluruh dunia. Tapi kita faham, it will get worse before it gets better. Ya, it will get worse before it gets better. Kita faham yang kita akan menempuh fitnah yang lagi besar, kan? Yang Nabi kata kalau Nabi ada, Nabi yang akan berada di depan, ya, melindungi kita. Jadi maknanya kita kena bersedialah, ya, bersedialah dengan sebaik mungkin untuk mendepani keadaan yang ada ini, ya. Dan latest, tak ada lupa dah nama taufan apa yang coming tu, huruf M, tak ingat, ya, di US mereka sedang bersiap sedia, di mana dia kata taufan yang baru ini, ya, siapa ada nama dia tolong bagi, tak ada lupa dah semalam tengok, Midley ke apa namanya. Taufan ini lebih besar daripada taufan Katrina, kan? Dan ibu ayah di sana sudah mula menulis nama-nama anak mereka di tangan dan kaki dengan permanent marker, ya. Kerana takut tak boleh identify nanti, takut anaknya dah ke mana-mana nanti nak kena dicari semula, ya. Kerana jangkaan dia akan jadi lebih berat, ya. Dan ini Amerika, kan, the so-called tempat yang manusia lain tak beranilah nak pergi attack ke apa-apa, kan, tapi Allah ada perancangan dia sendiri, ya. Maka ujian-ujian ini Allah susun dan kita kena memerhati sebagai orang yang berfikir, ya. Milton, Allah bless you Aisyah, Hurricane Milton, ya, namanya. It's coming lah, dan mereka sedang bersiap-siap, ya. Untuk kita Muslim, persiapan kita yang paling utama tentunya adalah mendepani kehidupan yang sebenar di sana, ya. Bahawa dunia ini perlu kita lalui bukan untuk sekadar berjaya di dunia, tapi lagi utama berjaya di akhirat, ya. Okay, Alhamdulillah. So itu sebagai setting yang Kak Oda harap kita tak pernah terlepas pandang, ya. Maka kita berusaha, ya, menjaga akidah anak kita, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk membuktikan itulah, ya, antaranya kita memperhatikan urusan yang sangat-sangat dekat, ya, iaitu kecenderungan seksual, ya. Betul ke Kak Datuk tu, ya? Kecenderungan seksual anak yang memang telah Allah susun, ya, akan terbangun pada usia-usia tertentu. Maka kita kalau ikut buku ni memang istilahnya mengarahkan, betul tak? Kataannya betul kan Syah? Tajuk topik kita mengarahkan, ya. Dia bukan kita terima secara negatif, sebab tu dia kata diarahkan, bukan dibuang, bukan ditekan, ya, tapi diarahkan secara benar kerana Allah punya tujuan yang mulia dengan menumbuhkan kecenderungan seksual tadi, ya. Jadi kita bukan kata kecenderungan seksual ni negatif, kan. Alhamdulillah, dan Kak Wada mengikuti minggu lepas perbincangan kita bersama Puan Wan Nur Shakira, dan Kak Wada tengok sangat banyak input-input yang kita dapat belajar, very interesting, dan soalan-soalan pun ada banyak, ya, di minggu lepas yang Kak Wada tengok diperbincangkan dengan begitu meriah sekali. Dan ada satu soalan lagi yang kita akan bawa dalam sesi perbincangan kita dalam masa yang sama. Jika masih ada soalan-soalan terkait mengarahkan kecenderungan seksualiti anak tu, dah boleh mula nak masukkan dalam ruang chat kita, ataupun kalau nak anonymous,
tidak dikenal, boleh masukkan soalan dekat paling kanan. Kalau laptop paling kanan tu dia ada macam private chat kan. Admin akan nampak dan boleh kita attend insyaAllah tanpa orang lain tahu nama kita siapa, boleh juga. Boleh masukkan soalan-soalan tu untuk kita tengok. Kalau ada, insyaAllah Puan Wano Syakira juga akan ada around dalam perbincangan nanti. Pagi ni dia bergerak, kat saya hantar anak ke sekolah. So kita teruskan supaya minggu ni jadi minggu terakhir lah untuk membincangkan tentang mengarahkan kecenderungan seksualiti anak. Mengarahkan kecenderungan seksualiti anak. Okay, Kak Ada cuba rujuk pada buku kita. Terima kasih dah keluar dah ruang untuk bertanya secara rahsia. Tidak dikenal namanya, insyaAllah boleh. Okey, buku kita kalau Kak Ada rujuk di sini muka surat 558 untuk buku versi Indonesia. Saya percaya dah muka surat 600 lebih ni. Kalau Aisyah nak cari, dia berada dalam bab 17 dan dia berada di bawah subtopik menjauhkan anak dari ikhtilat selepas melatih anak tidur. Melatih anak tidur dalam posisi mengiring kan. Kalau percaya ni Puan Wano Syakira dah sentuh-sentuh minggu lepas. Tapi Kak Ada nak bawa perhatian hari ni kepada satu research. Satu research tajuknya yang disimpan, research ini disimpan dalam buku The Uprising of a New Generation. Muka surat 626, buku baru Yang membuat kajian ini, yang menulis buku ini adalah, namanya dirujuk di sini sebagai Lindsay. Di sini dia mengatakan bahawa anak-anak perempuan di negara Amerika telah menjadi dewasa sebelum waktunya. Dalam usia yang masih sangat belia, masih sangat muda, mereka memiliki kecenderungan seksual yang sangat tinggi. Research ini merujuk kepada kajian terhadap anak-anak perempuan. Lindsay melakukan penelitian terhadap 312 orang gadis dan mengatakan dari 312, 255 orang telah mencapai usia balik pada umur 11 hingga 13 tahun. Dan kajian ini Kak Ada cari dia tak jumpa kajian ni tahun berapa. Tapi Kak Ada tengok the list buku kita ini mencatat pada tahun 2010 terjemahan ke Indonesia ni, sedangkan buku ni lagi lama dari itu kan. Jadi sekitar 15 ke 20 tahun mungkin research ini. Bayangkan sebenarnya perubahan yang sangat mendadak tentunya sudah berlaku. Kak Ada tak ada data yang latest. Tapi kita boleh bayangkan kalau pada sekitar tahun 2000 itu pun mereka sudah melihat perubahan balik sebelum masa. Maksudnya kecenderungan seksual itu sudah develop dalam keadaan mereka masih sangat muda. Jadi apakah yang sedang ditempuh oleh anak-anak kita sekarang? Semuda mana? Dengar memang makin awal kan. Sebab itu kita jumpa anak-anak sekolah rendah dah tulis surat cinta, dah sebut diri mama, panggil boyfriend, papa kan. Itu sekolah rendah tu. Surat-surat yang ditemui yang kita dah tengok sedang banyak dikongsi di media sosial dan sebagainya. Begitu kita kata dorongan-dorongan yang mengelilingi anak kita. Jadi memang Kak Bada pun in person, memang Kak Ada pun caught by surprise. Jadi moga ibu-ibu yang ada ni kan, kita ada 79 device sekarang ni, Masya Allah, Tabarakallah. Kita ini mengambil ingat untuk lebih teliti kan. Hadis Nabi yang bercakap untuk 10 tahun dipisahkan tempat tidur tu, itu kita dah tak boleh tangguh.
Kalau zaman sekarang tak boleh tangguh sebab Nabi cakap 1400 tahun dulu. Kan? 1400 tahun dulu dalam keadaan pendedahan itu berlaku dalam suasana yang lebih terkawal. Ya, tak terdedah macam sekarang. Bila anak kita terdedah dan research menunjukkan mereka menjadi balik lebih awal, kecenderungan seksual yang tinggi itu dibangunkan hari-hari ya, dengan pendedahan ya, anak kita diasak ni. Ya. Maka 10 tahun tu pada keadaan tak ada tolak ansur dah. Memang kena buat dan mungkin kena lebih awal. Dan Puan Wana Syakira share dengan kita tu tentang ada perkara-perkara yang kita dah boleh pesan anak kita dari 3 tahun kan. Kemudian kita kena tengok juga pemisahan tempat tidur tu 10 tahun tu dah mesti. Ya. Maka dia kena diusahakan daripada 5 tahun, 6 tahun dah kita dah bercerita dah. Ya. Kena ada perancangan ke arah itu. Ya. Sebab kalau 10 tahun tu baru kita nak bertindak, mungkin kita dah terlewat. Ya. Sebab anak-anak sekarang ni awal lagi, periodnya awal lagi. Dan kalau ada kesian anak-anak lelaki kan yang kita kata dulu orang kata lambat. Ya, lambat kecenderungan seksual dia tu kita kata menuju pada kematangan kan sebagai lelaki dewasa. Sekarang kan tengoklah kan anak-anak kat pada dulu kat dia pun tak pernah berminat nak tengok game yang mereka main kan. Kak Ada yang sulung dah 30 tahun. Zaman dia tu Kak Ada tak tahu apa kisah tapi bila Kak Ada tengok tu mungkin waktu tu dia dah belasan tahun. Kak Ada baru alert tentang Mobile Legend mereka. Sampai sekarang dia antara masih favourite. Dan macam mana dalam Mobile Legend ni dibawa karakter-karakter perempuan. Anak kita mungkin kita jaga tidak bersosial, berikhtilat, bercampur baur di sekolah kan. Kita hantar di sekolah-sekolah yang menjaga dari segi pergaulan lelaki perempuan. Tapi mereka sedang bersosial di media sosial dekat game dengan perempuan-perempuan yang memang sengaja di watak itu dibawa dengan pakaian yang macam tak berpakaian kan. Berpakaian tapi seolah tidak berpakaian. Dan normalisasi tu kan dianggap tak apa tapi dia sedang mengganggu kecenderungan seksual mereka. Dan Kak Ada bila Kak Ada memperhatikan tu Kak Ada kata astaghfirullahalazim kan tak tahu. Lambatnya Umi sedar kan, lambatnya Umi sedar. Maksudnya benteng kita tu dah roboh waktu tu. Kita tak tahu kan. Dan memang kita kena cemburu. Ya, bab-bab ni kita memang kena cemburu. Jadi lebih bersungguhlah kita kan untuk memperhatikan. Itu Kak Ada tengok Mobile Legends sekarang lagi macam-macam kan. Lebih dahsyat sampai game pun boleh membawa kepada aktiviti di dalam bilik tidur. Kan kita dengar tu kan. Paling-paling kurang kita tengok macam mana orang manipulate Upin Ipin kan. Sampai Kak Ros boleh mengandung kan. Sampai ada apa nama pakciknya tu tak ingat mengendap Kak Ros mandi kan. Itu Upin Ipin yang kita kata dalam suasana masyarakat Malaysia dan kita tahu setup itu adalah Muslim community kan. Apa lagi yang lain-lain yang sedang mengasak anak kita. Jadi kecenderungan seksual mereka ini kadang-kadang terbangun sebelum masanya. Kitalah nak kena catch up memberi ilmu dan adab kan sebelum mereka diserang ya, dengan asakan-asakan ini ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi hadis tentang solat ya, hadis tentang solat yang Nabi menyebut ajaklah ya, muru auladakum bis solah. Ajaklah anak-anakmu untuk berterusan solat di usia 7 ya, itu benteng tu. Kita memang kena cari cara untuk dia menjadi cukup kuat. Cukup kuat. Okay. Solatlah kan kita kata sebagai benteng ya, perisai untuk anak kita kan. So solat kemudian Nabi kata
10 tahun kan, boleh dirotan dan kena dipisah ke tempat tidur. Jadi hadis ni kita memang kena ambil bersungguh-sungguh ya. Indikator 10 tahun tu untuk zaman ni menjadi lagi alarming. We shouldn't delay. Ya, cubalah kalau boleh dari awal lagi kita dah mula didik kan. 2 tahun pertama kita tahu dia masih di peringkat menyusu dan sebagainya. 3 tahun sembang-sembang ke arah mengenali apa yang ada di badan dia kan, supaya akhirnya dia menghormati badan dia, menghormati tujuan Allah memberi kita kecenderungan ni sebagai medan pahala kan. Setiap masa kita menjaga diri kita, menjaga mata kita, kita sedang mengumpul kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Okey, Kak Wada tengok masa 7.56, kita ada 4 minit lagi sebelum kita berhenti di Facebook. Kak Wada nak minta izin daripada Aisyah untuk war-war satu program esok. Aisyah, satu program esok yang Kak Wada percaya rare lah nak dapat. Rare nak dapat. Apakah programnya? Iaitu kita ada ukhuwah seka di Zul Iman Quranic Life School. Dan ukhuwah seka kita kali ni terbuka pada umum, terbuka pada umum, dan kita Allah rezekikan mendapat tetamu yang istimewa. Kita ada Ustaz Muhammad Qayyum yang merupakan pengetua Khalifah Model School Secondary. Ustaz kita ni bukan hanya mengurus anak yang ratusan di sekolah menengah kan, tapi beliau sendiri dengan Dr. Hazwani, mereka dikurniakan Allah 8 orang anak kan. Jadi Kak ada percaya dalam setting keibubapaan terkini, Ustaz Qayyum antara yang boleh banyak membantulah, terutama untuk memberi pencerahan dari segi peranan ayah. Sebab kita susah nak dapat speaker lelaki dalam konteks kekeluargaan ini dengan pengalaman di akhir zaman. Kita ada ayah-ayah tapi the seniors kan, yang cabarannya slightly different, sedikit berbeza. Jadi Kak ada alu-alukan semua untuk hadir ke Zul Iman Quranic Life School section 27 Shah Alam. Sesi ni percuma, tertera di situ, slotnya 9.30 pagi hingga 11 pagi. Semua dialu-alukan insya-Allah. Jadi itu dulu. Kalau berminat boleh hubungi Zul Iman Quranic Life School. Kak ada tak ada pula, patut ada QR code kat sini, tak ada. Nanti boleh hubungi admin dekat grup kita akan letak the details grup Mujahidah Cinta insya-Allah. So Kak Badan nak serah kepada Aisyah untuk kita berbincang semula topik ini dalam realiti masing-masing, concern ibu-ibu dan guru-guru tentang mengurus kecenderungan seksualiti anak-anak. Puan-Puan Nur Syakira pun dah ada bersama kita. Alhamdulillah. So Kak ada kembalikan kepada Aisyah. Silakan Aisyah.